Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, 2 hari yang lepas, ROS telah pun mengumumkan kelulusan pindaan perlembagaan untuk Parti Bersatu. Ada yang bersorak gembira, ada juga yang seakan-akan mula bersedih. Ada mengatakan bahawa 6 ahli parlimen yang belot ini akan kehilangan kerusi mereka. Tetapi rupa-rupanya ini pula berita keputusan ataupun pendedahan, pencerahan malang buat Parti Bersatu. Ini apabila salah seorang daripada jawatan kuasa yang membentuk perlembagaan ataupun yang membentuk akta anti lompat parti akhirnya bersuara. Siapa lagi kalau bukan Nazri Aziz. Beliau merupakan salah seorang daripada pembentuk kepada jawatan kuasa pembentuk kepada akta anti lompat parti tersebut. Beliau mengetahui keadaan sebenar akta tersebut. Oleh sebab itu, beliau kata 6 ahli parlimen bersatu tidak perlu kosongkan kerusi. Itu dinyatakan sendiri oleh Nazri Aziz. Apa sebenarnya alasan Nazri Aziz menyatakan 6 ahli parlimen bersatu itu tidak perlu mengosongkan kerusi? 6 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak perlu mengosongkan kerusi mereka. Biarpun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan pindaan perlembagaan parti itu. Menurut Ketua UMNO Pedang Rengas, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, tujuan asal akta anti lompat parti dilaksanakan bertujuan mengelak berlakunya lagi cubaan menjatuhkan kerajaan seperti langkah Sheraton pada tahun 2020. Beliau menegaskan, perkara itu merupakan asas utama. Akta tersebut dicadangkan dan dibentangkan di Parlimen pada tahun 2022. Kata Nazri Aziz, saya salah seorang anggota jawatan kuasa akta anti lompat parti di Parlimen ketika itu, dan tujuan akta ini digubal adalah untuk mengelak berlaku lagi gerakan seperti langkah Sheraton. Apa yang dilakukan oleh 6 ahli parlimen itu tidak menjatuhkan kerajaan. Sebaliknya mengukuhkan, dan mereka tidak pernah mengisytiharkan keluar parti, kata Nazri Aziz. Jadi tidak ada keperluan untuk 6 ahli parlimen tersebut mengosongkan kerusi, kerana mereka tidak melanggar akta anti lompat parti. Mereka beri sokongan bukan untuk menjatuhkan kerajaan, sebaliknya mengukuhkan kerajaan, katanya ketika dihubungi Esro Awani pada Khamis. Selain itu, tegas Mohamed Nazri lagi, akta anti lompat parti juga diadakan bertujuan untuk mengelak dari ahli parlimen meraih keuntungan dari kerusi yang dimenangi. Katanya, jika tidak kerana akta ini, ahli parlimen boleh diperdagangkan atau boleh memperdagangkan kerusi parlimen mereka untuk keuntungan peribadi. Dengan adanya akta ini, mana-mana ahli parlimen tidak lagi boleh meraih keuntungan dengan menawarkan sekian-sekian harga untuk mereka menyatakan sokongan. Jika akta yang ada ini telah menghalang mana-mana ahli parlimen, jadi akta yang ada ini telah menghalang mana-mana ahli parlimen untuk mendapat keuntungan dari kerusi yang dimenanginya, katanya lagi. Mengulas lanjut, Mohamed Nazri yang juga Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat menegaskan, isu memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebahagian dari kebebasan bersuara dan
merupakan hak asasi parlimen yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Mereka bebas untuk menyokong atau mengundi mana-mana rang undang-undang yang dibentangkan oleh kerajaan dan tidak boleh disekat seperti mana yang dikehendaki oleh Bersatu, menerusi tindakan meminda perlembagaan parti mereka baru-baru ini, jelas beliau. Beliau menjelaskan, akta anti lompat parti juga digubal untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan agar tidak perlu diadakan pilihan raya kecil PRK kerana ada pihak yang sengaja mengosongkan kerusi. Adalah sangat tidak bertanggung jawab bila Bersatu mahu 6 PRK diadakan semata-mata kerana dendam dan marah terhadap 6 ahli parlimen tersebut. Mereka membuat keputusan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim demi untuk kepentingan pengundi mereka tanpa meninggalkan parti. Jadi kenapa Bersatu begitu marah, katanya. Beliau juga menegaskan kuasa untuk menentukan sama ada 6 ahli parlimen itu perlu mengesongkan kerusi atau tidak terletak di tangan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Muhammad Nazri menasihatkan Johari agar meneliti setiap ucapan yang dibuat ketika sesi libat urus dan mesyuarat yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Khas Akta Anti Lompat Parti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang sangat panas, dan bagi kita pencerahan ini sangat jelas, mudah difahami, dan pastilah mungkin tidak akan disukai oleh parti Bersatu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya hari ini satu lagi kumpulan yang lebih mengetahui tentang undang-undang yang melaksanakan atau pengamal undang-undang, yaitu Peguam. Kali ini satu kumpulan Peguam menyelar alasan polis tak siasat Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Kumpulan Peguam menyelar pendirian polis yang tidak menyiasat tindakan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh menghunus pedang samurai atas alasan tiada laporan polis dibuat. Lawyer of Liberty LFL justru menuduh polis terlibat dalam pendakwaan terpilih. Pengarah Zaid Malik berkata tindakan itu bertentangan dengan tugas polis sebagai badan utama untuk memelihara dan melindungi ketenteraman awam seperti digariskan dalam Seksyen 3 dalam kurungan 3 Akta Polis 1967. Kata beliau, ini tugas mandatori polis. Mereka tidak boleh pilih satu kes untuk kuat kuasa undang-undang dan tutup mata pada kes lain. Katanya, kegagalan dan atau keengganan untuk bertindak dalam kes Akmal akan menjadi pelanggaran tugas statutori mereka bawa akta polis, katanya. Semalam, Ketua Polis Negara Razarudin Hussein dilaporkan berkata, siasatan hanya akan dimulakan sekiranya ada laporan polis dibuat. Akmal pada 14 Mac berkongsi gambarnya memegang pedang samurai sehari selepas tersebar gambar penjualan stoking bertulis kalimah Allah di kedai kekemat. Dia turut memuatkan caption berbunyi, kami tidak akan berganjak dengan pendirian kami. Biar mati berdiri daripada hidup melutut, katanya. Exco Kerajaan Negeri Melaka itu juga masih menganjurkan boikot terhadap kedai kekemat, walaupun sudah banyak gesaan dibuat supaya dia tidak terus memanaskan keadaan. Dalam kenyataan hari ini, Zaid berkata, kenyataan Razarudin itu lemah dan tidak bertanggung jawab. Katanya, polis harus menyiasat jenayah yang berlaku apabila mereka sedar. Katanya, status Facebook yang mengapi-apikan orang ramai itu diketahui kerana menjadi berita nasional. Malah sudah menjadi kebiasaan untuk polis sendiri membuat laporan polis
untuk memulakan siasatan, katanya. Perkara itu, katanya, sering terjadi dalam kes melibatkan perhimpunan jalanan dan kes melibatkan akta komunikasi dan multimedia. Kenapa kali ini tidak sama soal Zahid lagi? Saudara-saudara sekalian, apa yang amat menggemparkan kita ialah apabila gerakan ini atau tuntutan ini dibuat oleh kumpulan peguam sendiri. Mereka menyelar alasan polis tak siasat Akmal Saleh. Kumpulan peguam ini ialah kumpulan Lawyer of Liberty LFL, yang mana mereka mahu supaya polis membuat pendirian yang sama. Kata pengarah LFL, yaitu Zaid Malik, beliau berkata, tindakan itu bertentangan dengan tugas polis sebagai badan utama untuk memelihara dan melindungi ketentraman awam seperti digariskan dalam Seksyen 3 dalam kurungan 3 Akta Polis 1967. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Menteri yang bertanggung jawab yang kita tunggu-tunggu, yaitu Saifuddin Nasution Ismail, tampil memberikan jawaban berkaitan dengan dakwaan kononnya Najib mendapat layanan sangat istimewa di penjara. Ini jawaban Menteri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau kata Najib tidak mendapat layanan istimewa di penjara. Jadi Menteri menafikan dakwaan tersebut. Tiada mana-mana individu termasuk bekas Perdana Menteri Najib Razak menerima layanan istimewa di penjara, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Mengulas dakwaan penceramah Wan Jiwan Hussein yang baru saja menghabiskan hukuman penjaranya di Kajang, bahawa Najib mendapat layanan sangat istimewa, Saifuddin berkata dia berpegang kepada kenyataan jabatan penjara. Saya pakai kenyataan jabatan penjara bahawa tiada layanan istimewa terhadap Najib. Sebab jabatan penjara yang jaga Datuk Seri Najib pagi, petang, siang dan malam 24 jam. Jadi saya pakai kenyataan jabatan penjara dan saya berpegang kepada apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Penjara, kata beliau. Jabatan penjara dia ada pegawai dan dia ada blok yang khusus untuk itu, dan mereka mengawasi Datuk Seri Najib seperti mana yang banduan lain yang diletakkan di penjara seperti mana yang lain, katanya pada sidang media di Kementerian Dalam Negeri KDN Putrajaya hari ini. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini susulan pembebasannya, Wan Ji berkata dia pernah melihat kelibat Najib ketika menjalani hukumannya. Dia seterusnya mendakwa Najib menerima layanan sangat istimewa berbeza dengan banduan-banduan lain. Kata beliau, saya biasa nampak dia tak pakai baju banduan macam kita yang lain. Dia pakai biasa sahaja, macam duduk di rumah, katanya. Bukan pakai suit, tak adalah. Maksudnya dia pakai macam duduk di rumah. Saya di situ pakai baju banduan, katanya sambil menambah, Najib ditempatkan di blok istimewa berbeza dengannya. Kata beliau, memang Najib dia sangat istimewa. Dia istimewa sangat. Bukan sekadar istimewa, tapi istimewa sangat dakwanya lagi. Susulan itu, Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia Nordin Muhammad pada 29 Mac lalu memaklumkan semua individu yang menjalani hukuman penjara diuruskan mengikut peraturan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sesiapa sahaja yang menerima hukuman dilayan sama mengikut peraturan ditetapkan. Ini termasuklah kepada Najib yang sedang menerima hukuman di penjara Kajang. Beliau tetap tertakluk kepada peraturan dan akta penjara 1995, katanya tanpa menghuraikannya. Saifuddin ketika diminta mengulas dakwaan bahawa Najib tidak mengenakan pakaian banduan ketika di penjara hari ini, sekadar berkata dia tidak mengetahuinya. Najib, 70 tahun, sedang menjalani hukuman penjara di Kajang selepas gagal dalam usaha terakhirnya pada Mac tahun lalu, menyemak sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta
atas kesalahan menyeleweng dana anak syarikat 1MDB SRC Internasional. Pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan membuat keputusan untuk mengurangkan hukuman tersebut kepada penjara 6 tahun dan denda 50 juta. Dengan itu, Najib dijangka akan dibebaskan pada Ogos 2028. Bagaimanapun, dia boleh dibebaskan lebih awal atas kelakuan baik pada Ogos 2026 selepas menjalani 2/3 dari tempoh hukuman penjara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Najib dititah untuk diberi tahanan rumah melalui lembaga pengampunan? Persoalan ini akan dijawab di dalam ulasan kali ini. Benarkah Najib diberi tahanan rumah oleh lembaga pengampunan dalam keputusannya pada 29 Januari lalu? Sejak semalam, ramai yang mempersoalkan. Ramai yang membangkitkan persoalan ini berikutan Najib melalui peguamnya kini memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran semakan kehakiman terhadap titah edendum atau tambahan oleh Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Mahkamah Tinggi. Semakan kehakiman difailkan pada 1 April lalu menerusi firma guaman Tetuan Safi & Co. Dalam permohonannya, Najib mendakwa bahagian tambahan atau titah edendum dalam pengampunan diraja oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada 29 Januari ketika mempengerusikan mesyuarat lembaga pengampunan adalah dengan membenarkannya untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun melalui tahanan di rumah. Beliau menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di JPM dan Kerajaan Malaysia sebagai responden pertama hingga ke-7. Dalam notis permohonannya, Najib memohon perintah untuk semua atau salah seorang responden melaksanakan titah Al-Sultan Abdullah itu dan dengan serta-merta memindahkan beliau dari penjara Kajang ke kediamannya. Bekas Perdana Menteri itu kemudian akan menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah jika titah edendum berkenan wujud. Najib juga memohon satu perintah supaya semua atau seorang responden memberi salinan titah utama dan edendum yang dititahkan Al-Sultan Abdullah pada 29 Januari lalu. Beliau memaklumkan melalui surat bertulis kepada Al-Sultan Abdullah pada 25 Mac lalu mengenai niatnya memfailkan notis permohonan semakan kehakiman terhadap pihak berkuasa yang relevan berkenan titah terbabit. Ya, kerana pada 29 Januari 2024, Tuanku Al-Sultan Abdullah adalah Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan saya mengambil langkah sebagai rafaq sembah hormat tertinggi saya. Pada tarikh 25 Mac 2024, saya turut memaklumkan perkara sama kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai rafaq sembah hormat tertinggi saya mengenai perkara yang sama, katanya menerusi affidavit permohonan tersebut. Pada 2 Februari lalu, media melaporkan Najib diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022 sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Pada 7 Mac baru-baru ini ketika membahaskan titah Yang di-Pertuan Agong di Parlimen, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mahu kerajaan memberikan penjelasan berkaitan rayuan Najib untuk menjalani baki hukuman penjara di rumah secara menerusi program pelepasan banduan secara berlesen. Ismail berkata beliau difahamkan rayuan berkenaan sudah dimasukkan dalam rayuan kepada lembaga pengampunan yang bersidang sebelum ini. Saya difahamkan perkara ini ada sebagai lampiran dalam petisyen permohonan rayuan tersebut. Jadi soalan saya, apakah ini benar atau tidak? Kalau ia benar, adakah ia dibincangkan semasa pembentangan rayuan tersebut dan apa keputusannya soal beliau?
Persoalan utama di sini, jika benar Najib diberi hukuman tahanan rumah melalui titah agung ke-16 selaku pengerusi lembaga pengampunan, mengapa ia tidak diumum dan dilaksanakan? Soal kita setuju atau tidak Najib diberi tahanan rumah, itu atau ia adalah soal lain. Tetapi yang penting adalah titah edendum oleh seorang yang di-Pertuan Agong. Siapakah yang begitu berani menyembunyi dan tidak melaksanakan titah agung itu? Ditulis oleh Sahbudin Hussein 4 hari bulan 4 2024. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.